masuk 13 Dzulhijjah tu hari tasyrik. Tapi ada mazhab yang sembelihan dekat 3 hari, 10, 11, 12 ya. Jadi daripada 2 hari saja hari dia 3 hari saja. Tapi kita ni kitab dalam perbahasan dalam mazhab Syafi'i. Maka udhiyah atau korban itu data binatang yang disembelih kerana beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalil fasholli li rabbika wanhar. Dan berselawatlah kepada Tuhanmu wanhar, dan lakukanlah sembelihan. Jadi tujuan sembelihan itu semata-mata kerana Allah pada hari raya Adha, hari yang diharamkan kita berpuasa, dan 3 hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Kerana dia hari raya haji ini lebih panjang harinya, 4 hari orang takbir. Tapi raya puasa syariah, tapi kita ni raya sebulan, hebatnya kita kan. Patutnya raya kedua sudah atba'u sittan min Syawal kan, diikuti dengan 6 hari dalam bulan Syawal kan. Jadi afdalnya hari yang kedua kan. Sebab itu ada pendapat kata kalau nak puasa 6 ni dia kena puasa daripada hari kedua. Tapi kita ni pakai pendapat yang ringan ya. Tak apalah, janji 6 hari dalam bulan Syawal kan. Jadi ada pendapat yang agak keras. Mana dia kalau nak kena mula hari kedua. Kalau tak mula hari kedua dia tak kira. Tapi kita ni pakai pendapat ringan. Artinya selama dia boleh duk puasa 6 tu, kira dia tu sampai hari ni kira boleh lah kan. Dan mungkin ada antara kita hari ni barulah kan. Baik. Jadi sembelihan yang dilakukan sempena hari raya Korban dan pada hari tasyrik, yakni 11, 12 dan 13. Maka apa hukum kita udhiyah ni? Hukum sembelihan melakukan korban. Elok tu kan tajuk ni, sebab tengok tulis itu siapa nak masuk korban kan. Maka hukumnya adalah sunat muakkadah bagi orang yang mengerjakan haji dan lainnya. Ini sunat yang sangat dituntut. Ada sunat yang bukan sunnah ni, ada banyak. Sunat ni benda yang ikutan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lah kan. Ada benda yang sunat bagi umat Nabi Muhammad, tapi dia menjadi wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sembahyang witir, sembahyang malam itu hanya sunatnya kan. Tapi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kan, sembahyang witir mulai itu macam wajib kan. Maka hukumnya adalah sunat muakkadah. Berbeza antara sunat, dia ada sunanul huda, sunnah petunjuk. Itu lagi tinggi daripada sunat muakkadah namanya. Apa dia sunnah petunjuk itu? Ialah sembahyang berjamaah. Dia bukan saja sunat muakkadah. Sunat muakkadah ni kita buat maksudnya orang yang sunat yang sangat-sangat dituntut dengan tujuan tasrif ila Allah. Tapi sembahyang berjamaah ni dia bukan sunat muakkadah. Dia sunanul huda, sunnah petunjuk. Jadi kalau tak main berjamaah, kita dah mengaji kata sembahyang jamaah ini hukumnya fardu kifayah. Orang lain buat kita tak payah kan. Tetapi sebenarnya sunnah wa anna kunna min sunanil huda. Nabi kata sembahyang jamaah itu sunnah petunjuk. Waktu dia sunnah, hak kena buat. La takhallafu anha illa munafiqun. Tak meninggalkan sembahyang jamaah ini melainkan orang ada ciri munafiknya. Jadi taukid maklukun nifaq, jelas maklum, memang confirm. Kalau saja-saja pasal tak main sembahyang
rumah depan surau panggil ya Allah solah ke apa, haram tak payah, memang confirm. Sebab bukan kita yang letak, tetapi Nabi yang letak. Sebab itu Nabi laqad amam tu, Nabi angan-angan kan, aku nak keluar ma'arajulin ma'hatabut, bawa orang lelaki dia dengan bawa berkas kayu api kan, apa ila qaum la yashaduna as-salah, pergi ke rumah, cari rumah siapa ni, puak mana tak main-main jemaah. Wa hul qabuitam binar, Nabi kata. Tapi Nabi kata laqad hamam tu, aku hanya teringinlah, maksudnya kan, angan-angan kan, pergi untuk cari orang-orang jenis tak main sembahyang jemaah ni kan, ul qabuitam binar, untuk bakar rumah mereka. Tapi Allah tak restui asal ini. Tetapi nak menunjukkan bahawa ada beratnya akan tuntutan tu. Sebab itu dia masuk dalam sunnah petunjuk. Tapi al-udhiyah ini, sembelihan ini, dia sunat muakkadah ya. Tapi bukan semua orang yang mampu buat ya. Maka dia kata sunat yang sangat-sangat dituntut. Nah, kita ni sunat muakkadah. Tetapi bagi keluarga Nabi, sembelihan ni, korban ni adalah wajib. Bagi orang mengerjakan haji dan lainnya. Dan tidak wajib dah. Dia sunat muakkadah, dia tak jadi wajib. Melainkan dengan dinazarkan, melainkan dengan kita nazarkan, kita janji nak buat. Sebab itu benda apa kena jaga ketika kita dah nak buat korban tu kan. Jaga. Sebab tu ada payah kan, nak cerita tentang ni nak buat korban, maka boleh dah. Tapi tiba-tiba apa dia kata, bila orang tanya ni nak buat korban, maka pada ketika itu dia jadi nazar kan. Dia jadi nazar, maksud dia tuan korban bukan boleh makan kan. Kalau dia kata insya-Allah lah, insya-Allah kan, ni nak buat apa ni, insya-Allah lah, kalau tak buat tu kan. Tapi dia janji lah ni, maka dia jadi nazar kan, dia jadi janji kan. Baik. Jadi korban itu dia tidak wajib, melainkan apabila dinazarkan. Bila kita berjanji ya, nazar tu janji lah. Maksudnya kita tahu ni nak buat korban, janji kan. Bukan janji kita garanti aku kalau tu pun janji lah. Tapi kalau dia tunjuk duk dia, itu yang susah kan. Maka seperti katanya, bagi Allah atasku bahawa aku perbuatkan. Demi Allah kata, bagi Allah atasku kan, aku buat korban. Dengan ni boleh kan. Atau hukum nazar, atau pada hukum masuk dalam kategori nazar, seperti katanya, aku jadikan ini korban. Ni nak buat korban, maka jelas lah kan. Maka apabila berkata ya ini korban, atau ini udhiyah, ni nak sembelih ya lah, maka wajib korban itu. Pada ketika itu wajib, tu wajib sembelih kan. Dan haramlah ia makan daripadanya. Maksudnya jadi nazar, haramlah tuan tu makan korban, dibayar kan. Dia tak boleh makan langsung dah. Boleh lah kan. Kalau lepas orang sembelih semua dah jadi hak orang dah, jangan kuasa dah, ambil dekat balik dia. Tu tak apalah kan. Dia senang je kan. Tapi bukan dia minta, kalau dah abang atas tadi bagi aku sikit tak boleh kan. Ni kira orang tak bagi ikut suka orang. Sebab hang dah nazar, hang kena pergi semua kan. Haramlah makan daripadanya. Tetapi tidak jadi korban wajib jika ia berkata. Tapi tengok, ada taklif dia, ada dia punya khilaf dia balik. Apa cara nak mengelakkan dia. Tetapi tidak jadi korban wajib, adalah bukan nazar. Jika ia berkata bismillah, Allahumma azihi udhiyati fataqabbal minni. Dia kata dengan nama Allah, ya Allah Tuhanku, ini korbanku, maka terimalah daripada aku. Kerana diqasadkan mengambil berkat dengan demikian ya. Jadi dia tak tentukan
tak tentukan kan. Cuma dia kata dengan nama Allah, ya Allah Tuanku, ini korbanku, wa taqabbal minni. Jadi kias sikitnya kan. Maka dia kata inilah korbanku, terimalah daripadaku. Kerana dia qasatkan, dia niatkan mengambil berkat dengan demikian. Dan masuk waktu melakukan korban itu apabila naik matahari 10 Zulhijjah, selepas lalu masa 2 rakaat sembahyang hari raya. Artinya kena sembahyang raya kan? Dan 2 khutbah yang ringan bagi keduanya. Jadi 2 khutbah yang ringan selepas daripada 2 rakaat itu kan. Tetapi afdal ditakhirkan korban itu, dia kata hingga berlalu masa masuk waktunya daripada naik matahari kadar segala pada pandangan mata. Artinya lebih kurang pukul 8.30 9 lah kan. Jadi ni ukuran lama, dia kata naik matahari kadar segala dengan tengok bayang tu. Maka dia kan lah tak payahlah kalender takwih semua ada lah. Jadi fikir apa tu betul-betul macam mana nak kira kadar segala ni, kita tak tahu kira kan. Kita kira dia tanda situ waktu dalam kalender kita itu dia tulis kita waktu naik matahari. Orang dah mengaji ilmu falak, ilmu apa semua dah, kita dah kira hukum anggalah lah. Ini bahasa lama dia kata dengan kadar segala. Jadi kita tengok lah waktu mana kan, waktu sembahyang telah ditetapkan oleh pemerintah, sembahyang 8.30 kan. Lepas itu lah kan. Dan berkekalanlah dia kata hingga jatuh matahari akhir hari Tasyrik pada 13. Artinya hari raya yang keempat tu, bulan 12 13 tu, berhenti dia sampai masuk waktu Maghrib lah. Maksud dia sebelum masuk waktu Maghrib itu boleh dikira sebagai sembelihan korban kan. Lepas pada tu tak ada lah, sembelih biasa lah kan. Maksudnya tak jadilah korban tu kan. Baik. Dan jika dilakukan korban itu sebelum masuk waktunya atau kemudian daripada waktunya, tidaklah memadai korbannya. Tak kira korban lah kan, tak cukup sebagai korban, melainkan jika korban yang dinazarkan. Maksudnya kalau hak nazar lepas waktu dia pun kena tangkap, kena sembelih kan. Sebab ada disebutkan dalam ruangan doa itu Syekh kan. Maksudnya janji dah nak buat korban tu, tiba-tiba lari ke terlepas lah sampai habis hari apa, hari syok, hari ni hari Tasyrik baru dapat tangkap, kena sembelih kan. Melainkan dia kata jika korban yang dinazarkan, artinya kena sembelih selepas itu, maka itu dia kan. Dan jika ditakhirkan sembelihnya sehingga keluar waktu wajib, dan dia kata kalau ditakhirkan sembelihnya hingga keluar waktu wajib, barulah korban itu disembelihkan selepas luput waktunya. Maka jadilah dilewatkan sembelihnya hingga keluar daripada waktu wajib, korban itu disembelihkan selepas luput waktunya, maka jadilah ia korban qadha, dengan sebab dia tadi dia hilangkan dia apa tadi. Dan haram ditakhirkan sembelih korban yang wajib daripada waktunya dengan ketiadaan uzur apa. Tak boleh. Kalau tak ada uzur, dia jadi haram balik sembelih. Tapi dengan sebab ada keuzuran, lembu hilang ke apa kan, maka apa tak boleh. Dia dapat balik, dia kena sembelih kan. Maka timbullah soalan, kalau ganti balik macam mana? Itu yang payah jawab kan. Kan kita ganti dah. Tapi kalau korban tu nazar, dia tetap kena sembelih kan. Nazar tu sebab dia dah kuasa kat tu kan. Tu yang payah kan. Patutnya dia ganti hal lain pula. Dah kata nak korban tu tiba hilang, maka takut bunyi ni lah, tiba-tiba nak korban dia hilang, maka digantikan dengan alih. Tu yang payah kan. Maksudnya kena tu dah janji nak buat lah kan. Baik.
binatang yang sah dijadikan korban. Korban ini ialah al-an'am. Kenapa aku? Jadi orang macam-macam tanya kan, kalau budak ni masuk dalam al-an'am tak? Budak akan masuk dalam al-an'am kan. Al-an'am ni ialah binatang peliharaan, lembu hak liang, hak bebas, hak dulu kena tangkap, kena suntik apa tu, hak tu pun dia tidak dikata ni berlembu diternak kan, duk elok kan. Maka binatang-binatang yang sah dijadikan korban itu ialah, satu dia kata unta. Unta ni dia berumur lebih 5 tahun, nak masuk tahun yang ke-6 kan. Dan yang kedua lembu dan kerbau, dan kambing yang berumur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Jadi lembu, kerbau, kambing dia umur 2 tahun nak masuk ke 3 tahun. Dan yang ketiga dia kata kibas atau biri-biri yang berumur 1 tahun atau telah bersalin 2 gigi hadapannya. Kan? Manakala bagi kibas atau biri-biri, dia boleh buat korban cepat. Berumur 1 tahun dia dah atau telah bersalin gigi, 2 gigi di hadapannya. Dan jika tidak sampai umurnya 1 tahun sekalipun, tapi kalau umur 1 tahun pun tak sampai, tapi disyaratkan bersalin gigi terlepas ia berumur 6 bulan. Artinya 6 bulan pun boleh kan. Tak tahulah apa hikmahnya, kenapa kibas dan apa biri-biri ni dia umur 1 tahun pun boleh korban kan. Jadi itu hebatnya kan. Dan sahlah jadikan korban binatang tersebut itu, sama ada jantannya dan kunsanya dan betinanya. Tak kisah kan. Tu jantan boleh sembelih, kunsa boleh sembelih, betina boleh sembelih. Jadi kunsa pada binatang al-an'am ni kita tak jumpa lah kot kan. Tapi nak abang kata dalam fiqh ni dia sebut ada lah kot kan. Mungkin ada lah, sebab ada lah mungkin dalam kita nak tengok lembu bercantum satu kepala pun ada kan. Jadi ada benda tidak mustahil, benda kerja Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, iaitu Abdullah bin Abbas, berpendapat bahawa memadaklah bagi menghasilkan korban itu dengan menumpahkan darah juga, walaupun daripada ayam atau itik sekalipun, seperti berkata oleh Maidani dan Syekh bagi Al-Bajuri, dan menyuruh ia mentakhlidkannya dan ia kiaskan atas korban itu akikah, dan menyuruh akan orang yang dikurniakan anak bahawa membuat akikah itu dengan ayam jantan, kerana mengikut mazhab Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kan. Ada kita dalam mazhab Syafi'i dia kata tidak memadak. Itu yang kata khilaf dalam fiqh ni banyak. Siapa dia ni? Bukan calang-calang orang, terjumanul Quran. Ibnu Abbas ni kan, terjumanul Quran, orang yang Nabi panggil dia juru bicara Quran. Takkanlah orang yang duduk dengan Nabi yang tahu banyak sebab asbabun nuzul ni, dia menyaksikan banyak peristiwa asbabun nuzul. Tiba-tiba orang macam ni pun dituduh oleh Syiah sebagai murtad. Suakai kan. Malam ada Syiah main kan. Itu protes di luar tapi tak berani tanya. Lagi dia balik ke dia. Pokoknya ada semua kan. Jadi dia kan, sebab tu orang abang jarang nampak main Jumaat. Syiah dia tak main Jumaat kan. Dia ada semua lah semalam, tapi dia duk protes, duk bunyi tak apa jadi kan. Awak tak tanya kan. Jadi makna dia ada semua lah pelanggan, bukan orang abang saja. Semalam 7 lah kan. Jadi orang macam Ibnu Abbas dia pun dikafirkan oleh Syiah kan. Lekas Syiah ni Abdullah bin Sabah buat Syiah ni tahun bila, tahun berapa kitab
Al-Kafi dia tu ditulis tahun 200 Hijrah lebih, 205 ke 250 kan. Kan Ibn Abbas dia orang duduk dengan Nabi kan. Maka orang macam ni pun dikatakan murtad kan, habis tu kan. Baik. Jadi tengok mazhab Ibn Abbas dia kata cukup kalau sembelih menumpahkan darah. Ayat Quran kata la yaqbalallah luhumuha wala dima'uha walakin yalalu taqwa minkum. Dalil dia abang tu ya kan. Allah bukan nak terima daging dan darah kau, tapi yang sembelihan ini, korban ini, Allah kata wala yalalu taqwa minkum, dia sebagai jalan wasilah ya. Sembelihan tu kan nak tunjuk kita pengorbanan, nak tunjuk kita sanggup habis duit untuk melakukan buat korban kan. Jadi ayat Quran dia sebut bukan Allah nak terima daging dan darah kah, tapi yang Allah nak terima tu takwa kemuncak dia kan. Maka nak capai takwa tu, pakaian bagi iman itu ialah takwa kan. Jadi yang kita takwa tu kan. Baik. Jadi apa kata Ibn Abbas, cukuplah dia korban dengan menumpahkan darah, walaupun daripada ayam atau itik sekalipun. Seperti mana berkata oleh apa sahabat, oleh Imam Maidani dan Syekh bagi Al-Bajuri kan. Dan menyuruh yang mentakhlidkan, kita takhlid, kita sandarkan ataupun dan ia kiaskan atas korban itu sebagai akikah kan. Dan menyuruh akan orang-orang yang dikurniakan anak bahawa membuat akikah dengan ayam jantan. Jadi dia kalau ada apa kata Ibn Abbas janji tumpahkan darah, maka ulama lain nak buat qiyas. Kalau macam tu maksud dia boleh kiaslah juga korban tu, sembelihan tu untuk kekah semua, bukan korban sajalah. Waktu dah kekah pun boleh sembelih lah, apa ayam jantan ni lah, mengikut mazhab Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lepas kiaskan kepada pendapat Ibnu Abbas, maka ada pula muncullah apa khilaf. Ada yang kata akikah tu dah boleh Ibnu Abbas kata cukuplah dengan menumpahkan darah sebagai korban ayam itik kan. Maka dia kata kalau itu kiaskan pula kan, bahawa akikah pun boleh buat juga dengan lembu, dengan ayam, dengan itik kan. Tapi kita tak pakai lah tu, sebab jumhur yang ramai kata korban ini dengan al-an'am kan. Kau nak buat kenduri dengan ayam itik ke apa, buat kenduri lah. Maka yang afdal binatang yang diperbuatkan korban itu, dia kata unta. Paling hebat sekali, afdal sekali unta. Kemudian kita tak ada unta, kemudian lembu atau kerbau, kemudian kibas, kemudian kambing. Dan berkorban 7 ekor kibas itu terlebih afdal daripada seekor unta. Kalau sampai boleh 7 ekor, terlebih afdal daripada seekor unta. Jadi kita bayangkan kalau kambing pun 7-8 patut, 8 kali 7 5,600. Kalau 7 bahagian ekor kambing, totallah 700, 4,900. Kita kalau satu bahagian apa lembu 450, oh dapat 3,150 kan. Dia 3,150 kan. Dengan lembu pun tengok mahal juga, 28 3,000 lah kan. Jadi apa dia kata afdal kalau kibas, sebab Nabi sembelihan Nabi ialah kibas kan. Dan mudailah pada unta dan kerbau dan lembu 7 orang. Cukup dia dah, cukup bagi seekor
unta, seekor lembu, seekor kerbau itu untuk dikongsi dengan 7 orang. Dan jika bersalahan qasad sekaliannya sekalipun, dan kalau lain-lain niat, maksudnya dalam bahagian 7 tu bukan semua orang buat korban, pun boleh, kan? Seperti setengahnya qasad korban dan setengahnya akikah. Setengah dalam 7 tu bukan semua korban, 4 orang yang buat korban, dia tetap jadi korban. 3 hak lain dia tetap dikira dapat korban. 3 hak lain buat akikah. Ataupun 4 akikah, 4 korban, 2 akikah. Satu bahagian lagi dah baik dengan Cina mana kan? Cina pula dah tak cukup, dia bagi pula 450, buat penuhi pula. Maka pun ulama kata boleh, bagi cukup 7 kan. Jadi boleh buat kenduri. Tu dia tak payah macam tu kan. Dan setengahnya qasad nak makan dagingnya. Yalah. Dan setengah kata nak makan daging. Dan setengahnya kena nak jual dagingnya. Pun boleh. Dia nak ambil bahagian dia nak jual. Mana? Pun boleh kan. Dia buat kan. Jadi maksudnya bahagian korban tu, korban lah. Bahagian dia nak buat, dia nak jual. Dan jika salah seorang daripada mereka kafir zimmi sekalipun, seorang yang masuk bahagian itu dia adalah seorang kafir zimmi, bukan kafir harbi lah. Kafir zimmi ni kafir yang duduk di bawah, di dalam negara Islam, dia tak kacau Allah. Dan kita nak kira kafir zimmi lah, bukan tak kacau Allah kan. Kalau dia lancarkan peperangan terhadap Islam, baru dikira kafir harbi kan. Maka jika dia seorang daripada mereka itu, daripada 7 bahagian itu, dia kata seorang kafir zimmi sekalipun, dan tidak memberi mudarat dia pada barang yang dikosot oleh yang lainnya, tak ada rosak apa. Betul tak? Satu bahagian itu Cina, 6 bahagian lagi orang Islam, maka tak mudarat apa pada barang yang dikosot oleh yang lainnya daripada korban dan seumpamanya. Kemudian maka dibahagikan dagingnya 7 bahagian sama rata antara sekaliannya, dan memadai pada kibat atau kambing seorang jual. Jadi dia kata, kalau dia masuk satu bahagian pun bukan Islam tadi, maka kita bagilah bahagian dia. Kalau dia kata nak buat kenduri, buat kenduri lah kan. Apa? Kalau Cina, Hindu, Siam sidang, dia kata buat kenduri kan. Dia buat kenduri, Melayu pergi masak apa semua. Maksudnya bukan ada salah apa lah, sebab dia pun turun Melayu, sembelih dia pun masak, Melayu yang masak, maka makanlah kan. Jadi cuma adalah sedikit timbul di tempat kita ni, ada sembelihan dibuat di apa, di toko Melayu kita pergi makan juga. Tu payah sama ada dia buat sembelihan tu kerana tokong dia agak-agak, ataupun dia buat kenduri, tak tahulah. Yang tu saya tak boleh jawab. Tapi ada tempat kita ni kan, orang Cina buat kenduri, dia tahu dia buat kenduri di tempat tu. Melayu kita kampung tu pergi makan kedai semua kan. Jadi banyak kali dah ada abang dia tak orang ni kot dia buat kenduri apa, sebab dia duduk dalam kampung Melayu kan. Dia buat kenduri tapi dah dia buat di tempat tu kan. Maka tak tahulah tu kan. Nak jawab apa yang kan. Maka sebab dalam Islam ni dia senangnya, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan apa yang wah-wah yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Itu payah. Sebab orang tanya kan, boleh tak orang bukan Islam makan daging korban? Sebab itu dia ada khilaf macam-macam. Jadi kita ambil jalan selamat, jalan yang tak payah timbul apa fitnah ke apa ke, kita pergi makan kan, buat kat depa benda lain lah. Walaupun ada pendapat khilaf macam tu, yang kita boleh dengan tujuan kita buat korban tu, kita buat sembelihan. Jadi kita nak jamu orang makan, kawan-kawan kita Cina, Hindu apa makan biar kan. Sebab apa? Tujuan mungkin dengan niat kita buat korban tu, nak tahu makan, dia makan, dia pun tengok mulianya, dia pun teringat Islam. Itu antara alasan-alasan golongan apa yang kita boleh makan tu. Jadi kita ambil jalan
jalan selamat lah senang kan. Kita nak buat benda baik, maka tak usahlah kita ni kita boleh campur ni. Campur tu bagian dia baik dia kan. Tapi dia nak bangun duit, tak apalah tu. Tu yang kata tu. Jadi kalau ambil kepada kaedah ni, kalau orang kafir boleh masuk bahagian, pasal apa dia patut makan pula? Nampak? Jadi itu dia. Itu yang kata fiqh tu menariknya apabila kita mengaji fiqh ni. Dia tengok, oi, rupanya boleh buat jadi kan. Maka itu yang kata pembahasan fiqh tu menarik. Jadi kita ni nak pakai mana? Kan? Dan kita ni duduk dalam di negara yang mazhabnya Syafi'i, ikut Syafi'i lah kan. Kalaulah orang tanya, kalaulah Syiah tu dia kata kami pun sama lah, kami pun ikut pegang Quran yang sama. Kalau dah kata, kalaulah kata kita ni sama Islam, bukan kan apa, kita bukan nak timbul ke apa, kita perlu kacau apa, tak payah duk sebarkan Syiah, tak sini orang Islam dah kan. Jadi tapi naknya bukan niat begitu kan. Baik. Kemudian dia maka dibagikan dagingnya 7 bahagian sama rata di antara sekaliannya. Dan memadai kira kibas itu ada kambing itu seorang jua. Dan seekor kibas seorang terlebih afdal daripada bersekutu berkongsi 7 orang pada seekor unta. Tu hebatnya kibas tu kan. Buat kibas seorang lebih baik daripada share unta 7 orang bahagian. Kenapa? Pasal Nabi, korban Nabi ialah kibas. Sebab Nabi korban ni menjadi wajib bagi keluarga Nabi kan. Maka Nabi korban dengan kibas lah. Sebab Nabi bukan orang kaya kan. Jadi dia kibas itu lebih afdal daripada bersekutu berkongsi 7 orang pada seekor lembu. Dan disyaratkan bahawa binatang yang nak dikorban itu sejahtera daripada aib, daripada cacat yang mengurangkan sesuatu yang dimakan padanya. Boleh makan, takat tebuh di telinga, ditanda oleh apa jabatan hewan tu tak apa. Tu bukan dia nak cacat apa. Dia memang ditanda daripada awal lagi, dia cop dia jarak, dia bubuh. Itu tak apa. Itu yang ni maksudnya yang mengurangkan sesuatu yang dimakan daripadanya kan, cacat, tempang ke apa ke, kurang lagi tidak kan. Dan binatang yang aib, yang kita cacat itu seperti berikut ya, yang kita cacat tu. Yang pertama, binatang yang tidak bertelinga atau terpotong telinganya walaupun sedikit daripadanya. Maka fatwa ada kata yang tembus lubang, buk tanda apa semua tu, yang tu pengenalan dia kan. Maka yang tu tak dikira sebagai cacat kan. Dan yang kedua, yang cacat itu binatang yang terpotong ekornya atau lidahnya. Kan tulung. Bila badan lain tak elok, tapi tang tu dia putus ekor. Maka dikira cacat lah kan. Jadi jangan pilih binatang yang cacat. Dah kita datang, untung tak apa, bukan makan ekor tu, makan daging tu. Kalau kita nak buat